mengimbau kembali kisah Highland Tower yang runtuh menyembah bumi dan memakan 48 nyawa. Highland Tower sememangnya satu nama yang tidak asing lagi bagi penduduk di Malaysia. Tanggal 11 Desember 1993, bangunan 12 tingkat yang gah berdiri di lereng bukit dan dikelilingi kehijauan hutan akhirnya runtuh menyembah bumi dalam masa tidak sampai 5 menit. Insiden berkenaan memakan 48 nyawa penghuni blok 1 kondominium berkenaan yang terletak di Taman Hillview, Hulu Klang, termasuklah anak lelaki tunggal bekas timbalan Perdana Menteri Malaysia, Tun Musa Hitam, yaitu Carlos Rashid, dan istrinya, Rosita Datuk Abu Bakar. Pada masa yang sama, hanya 2 mangsa sahaja yang terselamat daripada runtuhan yang menjadi sejarah hitam kepada rakyat negara ini. Jumlah sebenar penghuni yang berada di blok berkenaan tidak dapat dikenal pasti, sekaligus menguatkan kemungkinan bahwa ada mayat yang terkubur di tapak Highland Tower kerana tidak berjaya ditemui. Lebih 2 dekad lalu, saban tahun, musim tengkujuh di Malaysia, yaitu pada bulan November dan Desember, membawa hujan yang begitu lebat sehingga boleh menyebabkan banjir kilat, dan tanah runtuh. Bangunan Highland Tower dipercayai tumbang akibat gelongsoran tanah selepas hujan lebat turun tanpa henti selama 10 hari berturut-turut. Tahap kelembapan tanah dan kekuatan struktur tanah akhirnya terusik akibat hujan yang turut bagaikan tiada hari esok itu. Malaysia berada di kawasan iklim khatulistiwa dan tropika yang mempunyai jumlah hujan yang tinggi. Jadi, pembinaan bangunan di pinggir kawasan tanah tinggi sememangnya tidak sesuai dan diibaratkan seperti mengundang kecelakaan. Memandangkan Highland Tower dibina di lereng bukit, ia seolah-olah memanggil tragedi runtuhan ini untuk berlaku. Pembinaan Highland Tower ini juga telah mencabuli Akta Pemeliharaan Tanah dan Akta Kualiti Alam sekeliling kerana melebihi kecerunan 18 darjah di kawasan lereng bukit yang merupakan kawasan sensitif alam sekitar. Kronologi peristiwa keruntuhan ini juga jelas menunjukkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pihak pemaju sejak bermulanya pembinaan Highland Tower sekitar tahun 1975 hingga 1978. Selepas 3 tahun kejadian berdarah ini berlaku, bekas Presiden Pertubuhan Arkitek Malaysia, PAM, Henry Lee In Seong memberitahu Mahkamah Koroner Kuala Lumpur bahwa pelukis pelan Pangsapuri Highland Tower, Wong Tin Sang, tidak mempunyai kelayakan untuk merangka pelan bangunan setinggi 12 tingkat. Beliau menyatakan bahwa pelukis pelan itu hanya mempunyai kelayakan untuk merangka pelan bangunan tidak melebihi 300 meter persegi atau 3,0 kaki persegi atau tidak melebihi 2 tingkat. 11 Desember 1993, Pangsapuri Blok A Highland Tower runtuh pada jam 1.35 petang. Pembantu rumah kepada seorang penghuni kondominium di tingkat 7, Umi Rasidah Horuman, 22, dan anaknya, Nur Hamidah Najib, 18 bulan, berjaya diselamatkan. Nakajima Shizu, 50, rakyat Jepun turut diselamatkan daripada runtuhan itu tetapi meninggal dunia di Hospital Kuala Lumpur, HKL, jam 12 tengah malam. 12 Desember 1993, penghuni Blok B dan C Highland Tower di Taman Hillview, Hulu Klang diarah untuk mengosongkan rumah mereka kerana khawatir kejadian yang sama bakal menimpa mereka. Pasukan mencari dan menyelamat dari Britian dan Amerika Syarikat tiba untuk membantu. 13 Desember 1993, sekumpulan anggota penyelamat Perancis bersama 2 ekor anjing pengesan turut menyertai operasi. Teknologi pengesan degup jantung digunakan oleh mereka. Jawatan kuasa kabinet ditubuhkan khusus untuk menangani semua masalah berhubung tragedi Pangsapuri Highland Tower. 15 Desember 1993, 6 mayat termasuk 2 yang hancur menjadi cebisan daging dan tengkorak dijumpai oleh pasukan penyelamat dalam runtuhan itu. 4 mayat reput itu dipercayai merupakan 2 rakyat Korea dan 2 rakyat tempatan. 16 Desember 1993,
Mangsa yang berjaya diselamatkan pada hari pertama kejadian. Umi Rasidah dan Nur Hamidah dibenarkan keluar dari HKL. 17 Desember 1993. Pasukan penyelamat mencadangkan supaya operasi menyelamat mangsa hidup dihentikan dan jawatan kuasa khas kabinet bersetuju dengan cadangan itu. 18 Desember 1993. 6 lagi mayat termasuk mayat seorang kanak-kanak berjaya ditemui oleh pasukan penyelamat. 19 Desember 1993. Pasukan penyelamat menemui 3 mayat, yaitu 1 mayat wanita reput terbenam kira-kira 8 meter di tempat letak kereta pada jam 7 malam. Mayat kedua, juga wanita, ditemui pada jam 8.30 malam berdekatan mayat pertama, manakala mayat ketiga dipercayai lelaki ditemui pada jam 10.15 malam. Bangunan itu betul-betul goboh dan begitu, apa kata orang, menimbun, macam satu bukit besar, dan saya dapat tahu anak saya ada dalam. Maka itulah perasaan saya kata, oh, semua harapan tu boleh jadi dikatakan pada saat itu. Saya kata, ya Allah, ya Rabbi, apa telah terjadi? Barulah perasaan saya itu timbul gitu.